Bismillahirrahmanirrahim. Fal qalbu izan mawdi'u nazar rabbil alamin. Jadi maka bermula hati itu izan pada ketika itu. Pada ketika mana tengok dalil. Ai hina id arafta hadzal hadis. Pada ketika apabila engkau mengetahui akan ini hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Jadi apabila engkau tu mengetahui dari kita hadis, maudi'u nadhari rabbil alamin, hati itu dikatakan tepat memandai dan meniliki bagi Tuhan sekalian Allah. Makna kata di hati itulah tempat Tuhan tilik. Di hati itulah tempat Tuhan tengok. Adapun masalah rupa parah kita, bentuk ke rupa kita, tu Tuhan tak pandai. Walaupun janguk comel, hidung ropang kau ataupun kecek putih tak putih, Tuhan tak ada tengok. Faya ajaban, maka peliknya. Faya ajaban, maka terherannya dan tercengih. Mimman yahtammu biwajhihi alladhi, daripada mereka musannif wasa tercengih daripada mereka yahtammu, yang mempenting ia, yang mempenting dia bila besar biwajhihi, dengan mukanya. Muka bagaimana? Muka zahir ni. Dia pentingkan muka zahir dia. Siapa yang lupa nak membersih hati dia, dia comelkan muka dia, siapa yang lupa kata hati dia tu tempat Allah Ta'ala menilai. Maka tercengihlah daripada mereka yang yahtamu, yang membela penting, yang membesar ia, biwajhihi, dengan mukanya, muka man yazuhi ni. Kenapa kelih ni? Licin geling lah muka dia ni, tak ada jawab sebutir. Tapi hati ya Allah cemanya dengan dosa-dosa, waliyazubillah. Inilah kita ni dekat-dekat puasa dah ni. Dekat dah masuk puasa, masuk bulan Ramadan dah ni. Kena bakar-bakar menyuci bulan Rajab, Syakban ni. Sama-sama kita bakar-bakar beki lah. Nak masuk bulan Ramadan, kita niat minta Tuhan tu bila kita buat amal sepenuh tahun ni dah. Amin. Tahun ni kita niat kata lu Tuhan tahu mau lagi nak baca Quran wis penuh-penuh. Buat amal wis penuh-penuh dah. Amin. Apa tahun ni siapa yang baca Quran pi mula-mula, kita wirang wang dah tahun ni. Habis mula-mula khatam mula-mula kita wis 1,500. Khatam nombor 2 kita wis 1,000. Khatam nombor 3 kita wis 500. Tahun ni. Ada cedek boleh-boleh dah. Tahun ni masuk puasa 4 kita guna baca Quran. Lepas tu kita nak baca kitab atik. Baca kitab sikit-sikit. Lepas tu kita cedek lah kita nak baca pada tahun ni. Tahun ni nak waspada lepas kita tengok nampak hasil banyak. Apa kita pun boleh jaga tarawih. Apa kita pun boleh jaga Quran. Apa kita pun terikat dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita saat itu boleh puasa. Kalau kita pergi mati dengan kita besar pada Ramadan. Mudah-mudahan kita lepas pada azab Allah Ta'ala deh. Amin. Kerana seorang kita setengah tu dari kita tu, kita tak tahu kita nak mati bila, nak tidak mana, nak tinggal dunia bila, tak tahu lagi. Sebab tu kita buat cedang. Niat molek tak boleh puasa ni kena buat amal sungguh. Mimman yahtamu biwajhihi, dengan gapo daripada mereka yang mempenting ia dengan mukanya. Muka bagaimana? Alladhi huwa mawdi'u nadharil khalqi, ialah tempat bagi pandangnya makhluk. Muka tempat tengok makhluk, hati tempat tengok bagi Tuhan. Lepas tu kita besar tempat makhluk tengok, kita besar tempat makhluk tu tilik. Tapi tempat Tuhan tengok kita tak ada besar. Fayawsiluhu, maka sebab itulah dia tu membasuhlah iaman akan dia, akan muka dia. Ya basuhlah muka dia belum tidur. Basuh apa kilat-kilat dah kan. Wa yang dufuhu, baca yang dufu, dan membersihlah iaman akan dia, akan wajhahu allazi huwa mawdi'u nazaril khalqi. Dia kata bersih, dia kata bercuci tempat manusia tengok. Tapi hak tu ada tengok hati dia cuma tak cuma, dia tak ada pilih, dia tak ada gaduh hak tu. Ni kita deh. Sebab itulah kita tu kena cuci dalam tu.
Cuci dalam deh. Cuci dalam wi banyak. Nah, semua kita banyak dosa lah. Kau ni ni. Banyak dosa, banyak silap. Tapi kita harap kata kita duduk dalam majlis ngaji ni, malaikat dah minta ampun semua. Malaikat dah minta ampun kita semua. Minta ampun ya Allah. Muampunlah pelajar-pelajar Pak Tok Aki pun jawin ya Allah. Malaikat minta ampun. Walau kita dosa tapi dia lah keadaan minta ampun malaikat. Tapi kalau kita tak duduk dalam ngaji, siapa yang nak minta ampun kita? Ni kita duduk dalam ngaji, duduk dalam belajar, 999 nikmat Allah turun atas kita. 999 nikmat jatuh atas kita. Ada pun satu nikmat bakal cobek, hak tu semua tu lain daripada orang ngaji. Dah, kita nak yakin dah. Waktu kita tak ada nak ramai sikit, tak nak. Nak kita mati lagi kelima. Tu yang besar. Mati duk sokok dan kita mengetahui tu pagi tu mati tak pondok. Mati tak kita oi. Duk tengok Minhajul Abidin mati. Hak inilah Imam Syafi'i kata husnul khatimah, dan orang inilah dipujikan oleh Allah. Lo ni molek, lo ni comel, tapi satu hari dia pergi mati dalam suul khatimah tu wal iyazubillah. Dia membersih, dia mencuci, dia membasuh minal akzari, daripada segala luak-luak benar-benar cuma atas muka yang basuh dengan sabun tu sabun ni, wal adnasi, dan segala apa dia? Benda-benda kekotoran. Kita bahasa al-akzar, segala perkara-perkara luak ki, wal adnasi, segala kekotoran. Kita bahasa makna we bunyilah sikit. Duk gaduh basuhlah muka dia, bersihlah muka dia daripada segala luak-luak ki dan kekotoran-kekotoran yang ada di muka dia. Dah tengoklah ni lah, nampak cerak-cerak dah. Akhir zaman ni kita tengok, nampak benar-benar dah. Tengok sendirilah pokok kita semua. Lepas tu kita dah ni sifat hati dulu. Sifat hati wear pada sifat ria. Wear sifat hati kita daripada sifat deki. Wear hati kita pada sifat apa kata kok orang. Jahat suka kok orang. Wear lah sifat kita, hati kita daripada apa suka buruk kok orang. Wear benar tu. Tu benar cuma orang kata. Tu orang panggil adnasul qalbi. Kekotoran, kecemaran bagi segala hati kita. Atau dia panggil kekotoran hati kita. Deki kok orang, niat tak molek kok orang, suka jahat kok orang, ria dalam amalan. Hak ni dia panggil kekotoran bagi hati kita kena tahu situ. Lepas tu wa yuzayyinuhu, dan memperhiasilah ia man yahtamu biwajhihi allazi wa mawdi'u nazaril khalqi. Dia menghiasi, dia menjanguk, dia mempercomel dia akan wajahahu. Dia mempercomel kananya muka dia ni bima amkanahu, dengan barang yang termungkin man, dengan barang termungkin, dengan barang yang terharu, dengan barang yang boleh buat. Akan ikan bagaimana dia boleh buat, bagaimana dia termungkin. Dia buatlah segoda-goda dia boleh buat. Dia berjanguklah muka dia. Tengoklah ni. Buat sini perah deh. Tengoklah ni. Ni kening ni. Ni kening ni orang Tino ni tak ada sepatut ni. Tapi banyak orang dok kena potong kening lah ni. Ni perkara yang haram lah kau ni. Kita kena royak kepada keluarga kita, budak-budak ni semua. Ulama tak sih ni, syarak tak sih. Berjanguk kita kodang atuk lelaki kita. Kalau kita berjanguk kita ngapa pergi cotan kening ataupun pergi apa pergi janguk kening, we tengok lelaki ajnabi, tengok ini fahuwa haramun haram. Satu lagi kita mengubahkan makhluk Allah. Ubahkan kejadian Allah. Mula tak yasu kita tu mengubahkan taghyiru khalqin min makhluqillah fahuwa haramun. Daripada mengubahkan satu apa? Satu perkara yang Allah Ta'ala jadi, mu tak puas hati, mu tak reda dengan apa kejadian Allah. Ni. Jaga ni kita kena royak, kita orang tahu dah kena royak. Dah. Ni berkat tak berkat sore ni. Kada Allah ni kau dah macam-macam tengok diri. Nak kening lagi pula lupa. Ni kita kena jaga juga. Sunnah-sunnah Nabi, syariah bagi Islam kita kena jaga sebab apa? Salah satu jatuh bala tak kita banyak cara di hari ni sebab kita guna tak kena cara dalam Islam. Sebab tu lah rumah kita banyak bala, rumah kita banyak ujian, rumah kita banyak sudian sebab kita guna dengan cara syariah tu tak kena. Lah, kadang-kadang buat mudah-mudah, buat apa dia labuk ya Allah ni. Buku labuk ni punah agama. Labuk ni punah agama. Taqalid budaya ni punah agama.
Dah, sebab itulah orang panggil kita kena jaga. Kita ngaji dah. Lepas tu orang mana jaga itu berkat. Berkat dalam hidup, berkat dalam amal, berkat dalam umur, berkat dalam ilmu, berkat dalam rezeki, berkat dalam anak bini, berkat segala hal. Dia jaga. Tu sekemat tu nak jaga. Sikit hot telajak sangat tu kita nak sepak pun ni. Sungguh kata benda ni, masa pun dah. Boleh kita bunuh, kita bunuh. Tapi nampak benda ni canggah doa dengan syariat Allah. Kita tak sedut tu. Walaupun dia mau kata labuk kok ni orang buat gini belakang. Belah labuk mengaku tu. Belah labuk mengaku Allah Taala duk tunggu. Sebab tu Siti Fatimah, Nabi kata ya Fatimah. Satu ketika Siti Fatimah tubik rambut sikit dia ada belakang. Seorang dua orang. Sya'rah. Orang panggil rambut Siti Fatimah duk tubik dalam kain kelubuk. Maka Nabi kata aku duk tengok api neraka duk selang. Tu setara anak Nabi Siti Fatimah, rambut tubik seorang, Nabi nampak api neraka duk selang. Pas kita bukan anak Nabi, apa dia? Ketika Siti Fatimah Az-Zahra tubik rambut seorang dua orang, maka Nabi nampak api neraka duk selang. Fatimah, mu tahu tak kata api neraka duk selang ke rambutmu? Sebab membukakan orang. Pahala ni bukan buka seorang kadang-kadang. Ni kita kena takut akhirat, kena takut ke Allah, kena takut kiamat, dan kita takut ke akhirat, insya-Allah kita selamat. Lah, memang dak jadi dapat jadi. Sebab tu Nabi tak orang pegang agama akhir zaman, seolah tak pegang bara api. Kalau dia pegang kokoh bara api atom. Dia pun dia pegang kemah kong bara api tu mampu. Apa tu nak pegang kan? Kita nak pegang gitu, ulama lucu, agama kita lucu. Kalau kita pegang ke makam, orang panggil agama tu boleh tu. Deh. Kenapa dia hiasi yang jangok semungkin-mungkin barang yang dia boleh buat? Li alla yattali'a makhluqun fihi, supaya menilik dan menengok dan melihat di makhlukun oleh makhluk fihi padanya pada kawa pada wajahu daripada wajihi supaya nak manusia tu tengok pada muka dia, supaya nak manusia tu tilik pada muka dia. Supaya tak si manusia lihat tu li alla yattani'a, supaya tiada melihat oleh makhluk fihi ai fi wajhi, tidak melihat oleh makhluk ala aibin, di atas kecelaan dan kegapa, keburuk kecelaan ke aib ke gapa, kecelaan ke aib di muka dia. Oh, dia mata muka mu, tak ada jawab sutil, muka melicin geling weh. Mu pakai sabun je apa, mu pakai krim tu ya nak batu ya. Nak we manusia tengok di muka dia tu tak ada ke aib, tak ada kecelaan, tak ada keburuk di muka dia, walaupun jawab sutil pun tak ada. Nak we orang tengok situ. Lepas tu kalau kita kaca dah buat benda ni tu saya tak reda. Apanya pasalnya? Hati kita buruk, hati kita deki kat orang tak boleh kelipat. Pakailah kita jawab tak ada sutik, tapi hati kita ada dengan ria, ada dengan deki. Gapo kita nak kena satu hari? Awal yazubillah. Dan kita tahu masing-masing deh. Jaga weh hati buat kita semua ni. Lepas tu kita jaga mula. Wala yahtamu, dan tidak mempenting ia man jawa man hak mana yang mempentingkan muka tempat tilik manusia ni, dia tak mementing biqalbihi, dengan hatinya. Hati bagaimana? Dia tak jaga, dia tak penting dengan hatinya. Hati mana? Allazi huwa mawdi'u nazari rabbil alamin, ialah hati yang dikatakan tepat memandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni dia tak pandai kata hati dia cuma, hati dia karuk, hati dia cuma, hati dia saat ni tu deh. Oh jahatnya, dia tak fikir situ. Kata sini tempat tu saya tengok, dia duk gaduh ni kat luar ni. Nak buat ke mana jawab lah dah weh. Nak buat kena muka wilicin weh. Makan kolacin. Itu kolacin waktu dewe kan kolacin lu nak. Nak we nampak putih, muka putih. Bawa kelajak kolacin jadi makring kulai. Waliyazubillah. Macam apa itu angkat kolacin ni? Kelajak kolacin. Mula-mula tu dah kita tengok putih, muka tangi gelap je. Tangi teh. Masuk ke tak tangi dengan muka ni. Muka tu putih. Pada putih. Putih dia pelat. Putih semua. Tengok tangi. Makan tak tangi. Tangi ni. Tangi dengan muka tu sini. Lepas tu. Lama-lama dah. Kerana tangi dengan muka tak masuk mata. Dia makan kelacin nak kulit tangi putih pula. Supaya main kencasan lah. Jogi apa? Jogi lapah kulit.
Jangan Michael Jackson asal orang hitam. Michael Jackson ni orang hitam, orang kulit hitam, pipi mulut tebal. Lepas tu dia buat kulit nak? Dia buat kulit lapah kulit Dubai tak kan? Sebab tu Michael Jackson dia buat lagu, dia kena payung tengah mana? Dia tak boleh kulit dia tak boleh kena panas, dia kena kulit tengah panas, dia sakit. Sebab kulit dia lapah Dubai nak jadi putih. Bang kita lah ni makan kolagen lebih putih kulit luar ni. Lepas tu siapa jadi mak ring kulit. Kelajak kolagen, paling kelajak kolagen deh. Tak apa mani kita kata basuh dengan apa? Dengan es maya jadi dah. Okey, es maya kita cukup dah tu. Belah lah dia dunia dan tak putih mana deh. Tapi dengan es maya tu cekak-cekak dah pun ni. Oh, kalau kita ambil es maya semua boleh kita cuci. Akhirat cuci dah. Dunia pun cuci dah. Nampak sedap tengok lagi. Kamar dia tak bergaduh dengan hati dapat memandang menilik oleh Tuhan bagi sekalian Allah fayutahhirahu. Maka sebab tu dia tidak membersih akan qalbahu. Sebab tu dia tak bersih hati dia daripada sifat ria, daripada sifat hasad deki, daripada sifat mengabuat jahat suka ke orang, daripada sifat caci mencaci hati, daripada sifat suka buruk dengan Allah Taala. Dia tak menyuci sifat tu. Perkara-perkara dia cuma hati dia tak menyuci. Sebab dia duk bergaduh perkara muka hak pandai oleh manusia, dia tak bergaduh dengan tempat hak tilik oleh Allah, dia hati dia. Sebab tu dia tak menyuci hati dia daripada sifat ria, daripada sifat deki ke orang, daripada sifat apa suka buruk ke orang, dia tak menyuci. Wa yunazziya wa yuzayyinahu, dan dia tidak menjanguklah iman man la yahtamu biqalbihi. Dia tak menjanguk, tak menghiasi, tak mempercomel akan hati dia tidak menghiasi, dia tidak mempercomel hati dia. Wa yutayyibahu, dan dia tidak membaiklah iman akan qalbahu. Dia tak membaik hati dia. Hati dia duk karuk jahat suka apa orang, dia tak gaduh hati dia. Sebab itulah kalau kita nak hati kita cuci, lepas tu kita nak hati kita luah, kita buat amal lah. Buat amal zikir lebih banyak. Lepas tu hari-hari kurang-kurang baca wa may yattaqillah ayaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Tu hari 3-4 perkara. 3 perkara boleh, 3 perkara tu sepak pada kita. Siapa yang buat amal wa may yattaqillah, daripada salafus salih katanya, siapa dia baca wa may yattaqillah yaj'al 3 kali pahmaya. Ada pun 3 kali pagi, 3 kali tengah hari, 3 kali petang. Allah Taala wit dianya 3 perkara, patut hari telucuk pada dia 3 perkara. 3 perkara tu hari dia. Jam pertama Allah Taala wit apa? Wit buka akal dia. Akal dia pertama sekali tu hari buka. Akal dia tak mikir, tak ada serabut. So, dengan sebab ayat wa may yattaqillah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala peluah hati dia. Siapa dia bahasa sepait hati, bahasa katuk hati, berdesak hati, dengan sebab dia baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Berkat ayat makhraja tu Tuhan ada tempat keluar. Tuhan will wahti dia. Yang tiga, orang baca wa may yattaqillah, Allah Subhanahu Wa Taala will wah rezeki dia. Ni 3 yang boleh daripada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Lepas tu 3 perkara dia Tuhan lepas daripada dia. Hak ni orang panggil Tuhan tolak dia. Tuhan cabut pada dia ke? Ialah yang pertamanya Tuhan tolak bala-bala besar. Bala besar nak turun oleh rumah tangga ya, Tuhan sepak. Dengan berkat ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tuhan sepak bala-bala besar. Apa bala besar? Gapo bala besar kita contoh. Gapo? Rumah bakar di api. Tu bala besar tu. Anu lemah air. Kita sendiri belaga kereta tu dia panggil balap takok besar. Yang kedua, hak Tuhan melepas di atas dunia, gapo dia? Ialah lepas daripada kena fitnah. Fitnah ni bala kok ni. Duk kena tenung. Demo kata kita saat ni tu, duk mai bini demo. Ataupun demo tenung kata kita ni, curi barang demo. Ataupun demo tenung kitanya kata kita tu masuk dalam tanah demo. Tenung ke? Tuhan will lepas pada tenung. Yang tiga, Allah Subhanahu Wa Taala will lepas apa? Yakni will lepas daripada kapuasa, lepas pada bala besar, lepas daripada fitnah, patut lepas kita saat itu daripada apa? Daripada papa dan sesak. Ni 3 perkara dapat, 3 perkara terlucuk. 3 perkara dapat apa? Luah fikir kan.
Bermakna kata kalau orang tu dia sak ni tu banyak mikir, banyak serabut, jadi nyakit serabut. Orang mana baca wa may yattaqillah, Allah Taala tak wis serabut kepada orang ni. Tu amal. Ni untuk menyuci hati lah kau ni, untuk takarrub. Kenapa? Sebab dia tidak menyuci, dia tidak menjanguk, tidak membaikkan hati dia. Kaila yattali ar-rabbu, kerana tidak menilailah oleh ar-rabbu jalla jalaluh ala danasib. Supaya ia tak tengok, tidak melihat oleh Tuhan jalla jalaluh ala danasin fihi, di atas daki yang ada padanya pada hati. Dia tak nampak. Nah, dia kata Tuhan tu tak nampak daki yang ada pada hati. Washinin, dan paruk yang ada pada hati. Wa afatin dan kebinasaan yang ada pada hati. Wa aibin, dan kecelaan yang ada pada hati. Dia dok berasa kata gitu. Tuhan tak nampak tu dosa yang hati tu, cemal hati tu, lagi pula benda buruk hati tu, benda paruk hati tu, benda kecelaan hati tu. Dia duk berasa kata Tuhan tak nampak benda tu. Dia duk gaduh ni. Hak manusia duk nampak ni. Tepat pandai manusia. Jawab wapoti di mukamu weh. Jawab batu pun. Dia duk gaduh tu. Jadi hak hati dia paruk hati, lagi pula celah hati, keaiban hati, daki hati, keluar hati, dosa hati. Dia tak tahu pasal mana. Pasal Tuhan tak nampak. Bal yuhmiluhu, bahkan mahapa ia malayah tamu bi qalbi. Ia mahapa akan dia, akan qalbahu, dia mahapa, dia tinggal, dia lepas hati dia tu. Dia mahapa ke hati dia bi fadaiha, dengan segala perkara-perkara yang tak comel. Dengan segala perkara-perkara yang tak comel. Perkara-perkara yang tak molek. Dia lepas gitu lagi dia. Sini orang tak tengok, manusia tak nampak, Tuhan pun tak nampak. Dia duk berasa kata gitu. Sebab dia lepas hati dia dengan keadaan cuma, dengan keadaan kotor. Dia tak berjanguk, dia tak membaiki. Kenapa? Dia katanya Tuhan tak nampak situ. Bahkan sini orang nampak ni. Bak dia apa hati dia dengan segala benda-benda tak comel, dengan segala perkara yang tak molek. Wa akzarin, dan dia tinggalkan hati dia, yang apa hati dia dengan segala perkara-perkara yang meluati. Lagi pula wan qabaiha, dan dia hapa, dia lepaskan hati dia dengan segala perkara-perkara kekejian, perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara tak comel. Dia lepas kita hati dia. Nak basuhlah hati kita tu. Kalau kita nak berjaya lah hidup kita, najah dalam kehidupan kita dunia akhirat. Lawit tala'al khalqu, tengok ni. Dia lepas hati dia dengan keadaan cumanya, kotornya, lagi pula dakinya, benar luak hatinya, paruknya hati dia, aibnya hati dia, jahatnya. Lepas tu buh katanya lawit tala'al, buh kata ni musannif kata lawit tala'al khalqu, jikalau melihati oleh makhluk. Jikalau makhluk ni kita tengok, kita nampak dalam dia tu buruk, dalam hati dia tu cuma, dalam hati dia penuh dengan deki kat orang, dalam hati dia penuh dengan sifat apa? Sifat kekufuran nikmat Allah Ta'ala. Dalam hati dia penuh dengan sifat wa aman, nak orang tengok. Kalau manusia tengok tu benda-benda yang paruk-paruk, benda-benda yang tak comel, benda-benda yang karuk dalam hati dia ni, jikalau melihat hati oleh seorang manusia ataupun melihat hati oleh makhluk, ala wahidin, di atas seorang, di atas seorang, mengenai kita tak melihat oleh makhluk di atas seorang daripada mana? Minha ay minal khalqi, seorang daripada makhluk. Kita tengok hati yang macam ni, hati jahat, hati cuma, penuh dengan kekufuran, penuh dengan kejahatan, penuh dengan jahat busuk dah, jahat buruk dah, jahat skor ke orang, buruk skor ke orang, buruk skor dengan Allah Taala, penuh dengan sifat-sifat ni. Kalau seorang pada manusia tengok hati yang lagu ni, lahajaruhu, nasjaya, pakak berpinah malaikat itu al-khalqu, pakak lari. Akan dia ni, akan siapa dia? Ayat ni akan malayah tamu bi qalbi, orang yang tak penting dengan hati dia, daripada sifat yang cuma-cuma yang ada dalam hati, dia tak penting. Kalau seorang manusia kita tengok hati dia paruk, hati dia cuma, hati dia karuk, hati jahat suka ke orang, penuh dengan sifat deki, orang akan lari ke dia.
Kau kita ni kalau tahu lah hati kita Allah deh. Orang lari jahatnya hatimu, buruknya hatimu, pula katamu tu baik, kecek manis ting. Tapi lah hatimu lah perutmu jahat deh. Kalau orang tahu sore pada manusia, pakak lari tak ada siapa yang nak saing dengan yo. Kau kita kadang-kadang yo ni kecek weh kat teseng orang. Kecek pak kat teseng lu, masuk cemerung yo pak yo masuk. Orang kecek tak ada sup yo kat teseng dah. Orang pakak lari orang ni. Kan aku tak boleh kecek ya tu kecek pak start kat teseng orang. Kat teseng orang. Leh, orang tak sayang dah dengan orang tu. Ataupun orang ni kecek pak dia kena lah kau. Ku gini. Ya tu tak kena lah kau. Ya tu tak jadi aku ni deh pandang ngaji. Aku ni bijak. Aku ngaji geti. Aku anak orang kaya. Yalah kau. Faham orang? Orang tak boleh kecek ni. Duk menimbul ya mata. Hati dia tak molek. Kalau orang tahu tu bit di mulut ya. Orang tak sayang tak. Dan lepas tu wa tabarra'u minhu, dan mempelepah dan kelepasan mereka itu, nak melepasi mereka itu al-khalqu minhu, daripada man la yahtamu biqalbi. Orang pakak lari, orang pakak nak mempelepah diri, lagi pula wa taraduhu, dan orang pakak halau mereka itu al-khalqu hu akan man la yahtamu biqalbi. Orang yang tak pentingkan dengan hatinya daripada dosa dia, daripada jahat dia, orang pakak lari, orang pakak amat musari, masa duduk sini, tak? Wallahul musta'an. Dan bermula Allah Ta'ala hajalah, Allah Ta'ala jualah al-musta'an, orang yang diminta tolong, orang yang diminta bantuan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta tu ya Allah, membekilah hatiku ya Allah. Hatiku ni karuk ya Allah. Hatiku ni jahat, niat tak molek kau orang semua. Deki kau orang. Aku jahat suka denganmu ya Allah. Ya Allah, bekilah hatiku. Dukungkanlah hatiku ya Allah. Aku nak dukung tak boleh dia ya Allah. Memiliklah hatiku, ubahlah hatiku ya Allah. Aku ya tu ya Allah, mu dukunglah hatiku. Hatiku ni jahat ya Allah. Star kau tu, star kau ning. Salah tu, salah ni. Kadang dia semaya ingat kau muntik, tak ingat kau muntik, ingat dunia tik. Bawa aman orang tengok tu ya Allah, mu bekilah, mu dukunglah ya Allah. Minta tu deh. Al-aslu thalisu, bermula asal yang ketiga, dalil yang tiga daripada masalah tiga dalil tu. Deh. Annal qalba, ialah sesungguh bahasa hati itu, malikun, ialah satu raja. Hati kita ni satu raja. Deh. Kalau kita kira aktifan dalam tubuh badan kita, hak jadi rajanya hati. Dibanding supaya dengan satu raja. Sebab apa? Kalau molek sini, maka moleklah tangi. Tangi dia tak nak ambil barang orang. Tangi dia tak nak curi orang. Tangi dia tak nak rapah orang. Tangi dia tak nak ambil orang, tak nak rapah orang. Lepas tu kalau hati dia molek, mulut dia tak nak kata kat orang, mulut dia tak nak ngupak kat orang. Hati dia molek, mata tak nak tengok benda-benda hak curi. Curi dalam mata, tengok retina tak kelubung, tengok retina, tengok demo tu sekor buruk orang. Dah, mata dia tak tengok. Annal qalba, bahasa hati itu malikun, ialah satu raja. Raja mana? Muta'un, yang ditaati akan dia, akan raja. Ditaati oleh siapa? Oleh segala anggota yang lain. Apabila raja kok mana, maka anggota lain turut raja tu. Supaya kita dalam kerja SY kita ni. Kerja kita kata dah. Apabila raja kok mana, kita tahu semua kerja kok mana. Maka orang turut kok tu. Kalau tak turut tu, ya adalah hukum dia tak turut. Tak? Tapi nak yakta dalam diri kita, apabila raja diri kita baik, hati kita baik, maka semua anggota lain akan taat dia, akan patuh ke dia, turut dia. Wa ra'isun, hati ini dibanding super rais. Apa rais? Yakni ketua. Dah. Satu ketua. Tua mana? Muttaba'un, yang diikuti akan dia. Satu ketua yang diikuti akan dia. Dia tu dibanding supaya dengan satu ketua yang diikuti. Semua rakyat-rakyat ialah kena kepada segala anggota-anggota kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, mulut kita akan taat ke dia, akan patuh ke dia, akan ikuti raisan ni. Fal a'dha'u kulluha, maka semua daripada anggota kita, anggota 7 dah, anggota kita nak 2 tangan, 2 kaki dan lidah.
dan mata. Ni orang panggil anggota ni sebagai jadi rakyat. Anggota-anggota semua ni dikatakan tabaun, ialah ikutan bagi raja, yakni ikutan bagi hati. Anak yak kata mata kita, telinga kita akan terikutlah bagi raja hak yang dikatakan hati. Fa iza salah al matbu'u, maka apabila baiklah orang yang diikut. Mana al matbu', yakni al qalbu, hati. Raja saat ni dibanding supaya hati, supaya ngara'ih. Maka apabila baiklah oleh al-matbu'. Siapa dia matbu'? Yakni orang yang diikuti. Siapa dia yang dikena ikut? Ialah kena pada hati. Hati yang dibanding supaya raja, supaya ngatua ni. Apabila baiklah oleh ayal matbu'. Fa'izan salah al-matbu'. Maka apabila baiklah oleh yang diikut. Siapa dia? Al-qalbu. Al-qalbu karra'is wal maliki. Supaya dengan raja dan supaya ngara'ih ni. Salahan taba'u, nascaya baiklah oleh ikut teh. Apabila raja tu baik, maka rakyat pun baik. Maka rakyat sini kena pada anggota-anggota lain. Apabila baik yang diikut, yakni raja, yakni hati, maka terbaiklah oleh segala oleh ikutan-ikutan kau dia, ialah anggota-anggota yang lain. Wa izastaqamal maliku, dan apabila betullah oleh malik, oleh raja. Ni orang panggil raja sendiri. Raja tubuh badan kita ialah hati. Rakyat ialah kena pada anggota-anggota yang lain. Apabila baiklah raja ialah hati, maka baik semua anggota kita. Baik semua seluruh tubuh badan kita. Ni. Wa izastaqamal maliku, dan apabila betullah oleh raja. Raja tu betul, hati tu betul. Istaqamatir ra'iyatu, nascaya betullah oleh rakyat. Mana rakyat? Dua tangan. Mana rakyat? Dua kaki. Mana rakyat? Dua mata. Mana rakyat? Lidah. Mana rakyat? Telinga. Mana rakyat lagi? Hidung. Ini orang panggil anggota-anggota semua dikatakan ikutan bagi hati, bagi raja saat ni. Tengok. Orang hati molek, dia tak jak suka lagi. Wah, benda molek semua. Bawa benda kat, oi, aku tak ambuh. Nah, tak semaya, aku nak semaya. Ngaji, aku nak ngaji. Hati molek dah. Paya darah ni, darah cuci duduk sini belakang. Sebab tu hati kita penting dah, hati ni. Kena jaga baik-baik lah dia, kena jaga yang molek. Dia jaga yang molek, hak lain terjaga. Dia sini tak molek, hak lain tak terjaga. Dia jadi selerok, rakbuk. Sebab tu darah stopak terjadi sini ni, perlu kita jaga. Jaga dengan makan, jaga dengan amalan, jaga dengan zikir, jaga nak usaha, ya ke mana? Nah, makan tu tak boleh nak makan dengan lah. Sini punah habis. Jadi ada jatung lubang. Orang yang tak ada dah. Jatung dia lubang. Orang panggil wajah ruah dah kan. Kadang-kadang jatung dia lipoh air. Orang ni tak segar tak. Dia tak segar sini, tanya kat Allah, kuasa tak segar kau weh. Jadi kuasa kebah. Sebab hati dia tak segar. Apabila hati tak segar, mata terkuasa kelabu lah weh. Kenapa? Darah di hati ni atas tak dapat. Telinga atas dulu kuasa dengar molek lah ni kuasa bengai-bengai dengar tak nak cerak nak. Kenapa? Darah atas telinga tak sampai. Sebab tu hati ni dikata raja dan hati ni milik semua anggota. Ia akan hantar darah pergi pada semua. Sebab tu lu darah depan sini molek, maka goni molek. Tangan molek, mata molek, telinga molek, mulut pun nak cecek molek. Tengok Nabi tanya tengok. Wa yubayyinu laka zalika, dan ternyatalah bagi engkau, dan teranglah bagi engkau, zalika, oleh dimakan itu. Oleh dimakan mana? Tengok dalil. Wa yubayyinu zalika, dan ternyatalah oleh dimakan itu. Dimakan mana bagi engkau? Wa yubayyinu laka zalika, dan ternyata bagi engkau oleh dimakan itu. Dimakan mana dalil? Ai tabaiyatul a'dha'i lil qalbi, ikutan bagi segala anggota-anggota bagi hati. Ternyata bagi engkau oleh dimakan itu, dimakan terikutlah oleh segala anggota-anggota kita, daripada mata, daripada telinga, daripada mulut, daripada lidah, akan hati kita ni. Ternyata ke? Meruwiyah oleh barang. Ternyata bagi engkau akan dimakan, kita akan mafhum. Meruwiyah,
barang yang diriwayat. Ma ay minal hadis. Hadis yang diriwayat akan hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek. Hadis diriwayatkan daripada Nabi. Nabi kata annahu qol, bahwasanya Nabi qol sebeda ia Nabi. Nabi sebeda tu nak tengok. Ada ni kita boleh akal. Nabi kata inna fil jasadi mudghatan, sesungguh bahawa sesabik pada diri kita ni. Jasad ni orang panggil jasad ni mana? Kepala, suk kaki. Orang panggil jasad. Kenapa yang molek? Ni kepala, suk kaki orang panggil jasad kita. Cuma dia sabit pada jasad tubuh badan manusia ni. Mudghatan, ising bagi inna. Mudghatan, yakni ada satu daging, seketul daging. Mudghah ni ya dobik di dalam kitab dia panggil lahmun tumdaru, yakni satu daging kalau kita boleh mulut boleh kita punyak-punyakkan akan dia. Jadi Nabi kata dalam diri kita ni ada satu mudrah. Apa mudrah? Yakni sepotong seketul daripada daging. Sepotongnya pada daging, seketul pada daging. Sana. Hati kita mengikut tapak tangan masing-masing. Siapa dia tapak tangan besar ni, hati dia besar ni. Orang ni tapak tangan besar, hati dia besar tu. Ya hati seorang duduk dalam tubuh badan mengikut tapak tangan. Kalau hati tapak tangan kita besar ni, hati kita besar ni. Darah duduk dalam diri kita ni, duduk sini. Besar ni. Demo ni tangan besar lagi, hati dia besar lagi. Demo ni tangan yang leng, hati yang leng. Nabi kata di tubuh badan dia tu ada, di jasad dia tu orang panggil ada mudrah. Iza salahat, apabila baiklah ia mudrah ni, seketul daging ni, salahal jasadu kulluh, nescaya baiklah oleh tubuh badan ia seluruh. Kalau darah sini molek, darah sini tak ada juruk, darah sini tak ada paruk, darah sini tak ada kaipan, maka semua seluruh tubuh badan ia akan baik. Mulut nak kecek benda molek, mata nak tengok Quran, mata nak tengok kitab, tangan nak pegang benda molek, nak pegang gahak untuk baca Quran, kaki wasa nak jalan masjid baik. Wa iza fasadat, dan apabila buruk dan binasa ia mudrah. Dah seketul daging ni, fasadal jasadu kulluh, nescaya buruk dan binasa oleh tubuh badan seluruhnya. Apabila hati ia buruk, nescaya tubuh badan ia pun buruk habis pada anggota-anggota dia. Ala, Nabi kata, ala, jaga-jaga. Ala tu Nabi beri dengan ada tu tanbih wal istiftahi. Ala, jaga-jaga. Wahia, dan ia mudrah ni al-qalbu, ialah kena pada hati. Hati ni orang panggil jantung. Bahasa kitanya panggil jantung. Bahasa Arab panggil al-qalbu. Bahasa Sia panggil wacai je lah dah tu. Nah, duduk sini. Dia duduk le kiri. Dia tak ada le ni. Sebab tu kalau sakit ni orang panggil sakit wacai. Kalau sakit sini bukan sakit wacai. Nah, bukan sakit jantung. Dia sakit le kiri ni orang panggil. Karena puasa senuk dalam ni. Senuk le kiri ni orang panggil sakit hati. Ataupun orang panggil penyakit jantung dulu ni. Hati inilah penting kita kena jaga sekadar tu dulu. Wa iza kana salahul kulli fi dzalika wajaba sarful inayati ilaihi. Sekadar tu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu, innallaha azizun dzuntiqam. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Fala tahsabanna, maka jangan engkau menyeka ya Muhammad. Jangan engkau duk seka. Jangan engkau duk seka ya Muhammad. Jangan engkau duk seka apa? Jangan duk seka lah Tuhan tu ya Muhammad. Fala tahsabanna Allah, maka jangan engkau duk seka ya Muhammad. Allah akan Allah maf'ul tamu. Jangan engkau seka mukhlifa wa'dihi,
Allah Ta'ala itu menyalah akan perjanjiannya. Berjanji Allah. Jangan sekolah kata Tuhan tu duk menyalahi janjinya. Tuhan tak menyalah janjinya. Tuhan saat itu tidak menyalahi akan janjinya. Janji Allah. Rusulahu akan segala rasul-rasulnya Rasul Allah. Allah Ta'ala tu tak menyalahi sama sekali akan perjanjian akan segala rasul-rasulnya. Dek. Gapo hak Tuhan berjanji Tuhan tak menyalahi akan janji. Janji itu bin nasri, dengan pertolongan, dengan bantuan daripada Allah. Tuhan tak menyalah janji. Ketika mana? Ketika peperangan Badar. Maka sahabat tanya Nabi, kata ada satu cerita tu. Dah, mata nasrullah, bilakah masa ya Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, nasrullah. Dah, oleh pertolongan Allah. Peperangan Badar, Nabi duduk tempat kemah tu duduk tabongok sikit, maka Nabi duduk orang situ. Maka ketika tu kafir Quraisy duk mari beribu orang. Dah, maka sahabat pun tanya, mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah ya Rasulullah? Nabi pun jawab pada satu ayat tu, ala inna nasrallahi qarib. Jaga-jaga, sesungguh pertolongan Allah hampir ia, dekat ia. Sebab tu mu jangan duk suka kata Allah Ta'ala tu menyalahi janjikan Rasul-Rasul. Tuhan tak menyalah janji. Kenapa boleh Tuhan tu tak menyalah janji? Innallaha azizun, sesungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu azizun, benang ia Allah. Hati pasal ghalibun, Allah Ta'ala tu sangat-sangat benarnya. Sebab itulah Tuhan benar di atas semua perkara, benar di atas tiap-tiap sesuatu. Apa perkara Tuhan benar belaka. Siapa dia nak sekat Tuhan tak leh, nak menggagahi Tuhan tak leh, nak menggalai Tuhan tak leh. Tuhan kan nak ke mana, maka yang jadi kot tu. Sebab tu Tuhan benih. Tuhan kata ribut menggatai rumah demo tu. Gom balik. Dah. Ribut menggatai ke apa, gatai kentuk tu. Mari ribut pula balik gedung. Dia boleh sekat, gajah boleh sekat. Tak ada siapa dia boleh sekat. Tuhan kata, mana tentera Tuhan? Tentera Tuhan lah kau. Angin tentera Tuhan. Junudan, orang panggil tentera Allah. Junud Allah, angin tentera Allah. Air tentera Allah. Ribut tentera Allah. Tuhan cara belaka. Hai ribut menggatai motor atas kawasan tu, negeri tu. Ribut pergi putar. Supaya Tuhan hantar ribut kepada kaum Samud dan kaum Lut. Kan? Kaum Saleh. Lepas tu hantarkan air. Air tu orang panggil tentera tu. Air mu naik. Air naik. Kocok. Geru turun. Kan? Tentera Allah. Tuhan benar. Tak ada siapa yang boleh sekat. Ghalibun saat itu, la ya'jizuhu syai'un. Benar secara mana? La ya'jizuhu syai'. Tiada boleh mempelemuh akan dia, akan Allah. Tak ada siapa dia boleh pelemuh. Akan dia, akan Allah, syai'. Oleh sesuatu pun. Syai' ay minal makhluqati wal kainat. Sesuatu daripada makhluk, sesuatu daripada kainat, nak pelemuhkan Allah Ta'ala, nak galai Allah Ta'ala, nak sekat Allah Ta'ala. Dia Tuhan katalah nak, lah tu. Kata kat angin, menggatai, air mu naik air. Hujan mu turun. Mu turun, we galai bumi situ. Sekat langit, supaya Nabi Nuh AS. Tuhan turun hujan. Hujan mu turun. Siapa air nak sekat langit, mati habis manusia di zaman tu. Sebab tu orang panggil, sebab tu orang duduk debel pada langit pertama tu ada. Semua manusia kenal tu langit pertama tu, malaikat tahu tu. Oh ada duduk langit pertama. Oh kenal Nabi. Lepas tu Nabi tak suka. Kadang-kadang Nabi ni umat tak ada. Kerana belah Nabi ni sore ada duduk tahan di atas satu tika. Nabi ni duduk dakwah manusia tak ada dia nak turut dia. Lepas tu Tuhan bakit pula dua Nabi ganti. Pada tu ada sore turut dia. Kadang Nabi tak ada umat, kadang Nabi ada umat. Nabi kita ni umat paling banyak sekali. Ada satu Nabi tak ada umat. Tuhan nyanyi ke doa, hantarkan dua Nabi, lepas tu baru orang ikut sore umat dia. Nabi. Tapi dia kata Tuhan tu kuasa, tak ada siapa dia boleh pelemuh Tuhan. Lagi pula Tuhan ni sifat Duntiqamin, yang mempunyai merka dan mempunyai azab. Tuhan ni orang yang ada azab, mempunyai azab di sisinya. Tuhan ni orang milik azab. Tuhan yang mempunyai kemerkaan. Tuhan nak merka tak apa, Tuhan merka.
Tuhan nak binasa siapa Tuhan binasa. Tengok Tuhan binasa kaum Lut. Tuhan binasa kaum Samud. Tuhan binasa kaum Saleh. Tengok Tuhan binasa mana? Di Pattaya. Nah, naikkan air. Naikkan tsunami. Nak tsunami satu gerembah. Nyong dah. Maka ribut saat ni tu dengan air sekali tu habis umur kawasan tu mati berapa anak, berapa puluh ribu. Anak di Indonesia ada setengah orang dakwah je kata, aku duduklah sejik gitu ya kata. Duduklah sejik tu aku duduk bayar ya tahu duduk bayar. Alhamdulillah tuan-tuan mulia dikasih oleh Allah. Apa dia ngong keluar. Duk bunyi lah, bunyi ngong tapi dia pun tak khabar duk bayar. Alhamdulillah tuan-tuan mulia dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ni kita duduk dalam majlis maghfirah. Dah, duduk bayar. Duduk minta seorang pelik dah luar tu. Sudah bayar tu habis riking lah luar. Tadi ibu. Tapi fak duduklah sejik, Tuhan selamat. Fi buyutin azinallah raga. Tuhan mempunyai kemerkaan dan bala dan azab daripada Allah. Tuhan bala apa siapa dia? Mimman asahu. Tuhan nak bala, Tuhan nak merka, Tuhan nak nyeksa apa? Mimman asahu, daripada mereka yang deraka ia man hu akan dia akan Allah. Orang deraka Tuhan tu Tuhan merkanya. Orang Tuhan nak azab bukan semata-mata ni manusia ni duk taat Tuhan, duk taat perintah Tuhan, tiba-tiba Tuhan nak azab dah. Kita kena faham apabila di bumi situ gonyeh, bumi situ tadi ribau, bumi situ saat ni tu tadi api, bumi situ orang panggil tadi lita. Boleh tahu tak Tuhan hatta azab dia kemerkaan sebab situ ada banyak orang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk mari tak ada orang deraka Tuhan akan azab? Tak ada. Kalau ada juga Tuhan nak angkat darjat orang situ. Ni uzkur, engkau sebutlah ya Muhammad, engkau sebut kepada fok-fok kafir Quraisy, engkau sebutlah kepada ahli Mekah. Sebut tak nak? Yauma tubaddalul ardu, pada hari yang dipertukarkan akan bumi. Tuhan tukarkan akan bumi. Hari Tuhan tukar bumi. Yauma tubaddalul ardu, pada hari kiamat ni, tubaddalul ardu, ditukar, disaling oleh Allah akan bumi. Saling tu ghairal ardi, selain daripada bumi dunia ni. Bukan bumi sekarang. Perak ni. Bumi sekarang ni apabila kiamat jimakjuk makan habis rumah batu bukit berapa kita kena makan habis boleh jimakjuk. Dah jimakjuk pun nak mari dah kan. Jimakjuk pun makan serupa pada manusia saat ni kelak kabut. Mak jimakjuk dah lepas jimakjuk tu baik dah kan. Sebab jimakjuk makan bukit, makan batu, makan habis di atas dunia. Lepas tu habis makan benda-benda makan ni di atas dunia, batu pun habis, bukit, gunung, buka pun habis licin. Manusia pun habis, bumi jadi sama. Bumi jadi sama. Apabila jadi sama, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada jimakjuk makan sama sendiri pula. Makan sama mu makan mu, ku makan ku, mu makan mu, ku makan ku. Mapuh situlah pakat mapuh jadi gula busuk dah muka bumi. Selepas pada jimakjuk tu mapuh dah mati, Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan ujian 40 tahun kata setengah ulama, turun jeru ra di atas bumi 40 tahun supaya Allah Taala nak membasuhkan akan bumi. Lepas pada basuh bumi siap, Tuhan gulung, suruh malaikat gulung buat sepertikan, kita takutkan di tiara. Bumi hak duk lah ni, Tuhan sakut di tiara. Tuhan jadi bumi lain pula pada mahsyar. Akhirat esok tu makna ta yauma tubaddalul ardu, pada hari kiamat ni ditukarkan bumi, disalingkan bumi. Pas bumi hak Tuhan saling ghairal ardi, bukan bumi kita duduk sekarang. Was samawatu, dan Allah Taala tukar juga langit-langit. Sebab apa? Langit ketika ni pun Tuhan gulung juga. Tuhan gulung utuh-utuh lagi. Pangamat dia langit tu gulung sakut di tiara. Kamar dia hatta syurga, hatta akhirat, ia bukan langit dah. Mana hatta syurga? Ialah kena kepada arash ilahi. Learning hatta dunia ni kan? Ialah langit 7 lapis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Ni orang panggil hatta dunia. Tapi hatta ni akan disaling. Bila? Apabila hari kiamat, Tuhan gulung taruh. Lepas tu Tuhan jadikan hatta di akhirat, ialah arash ilahi. La yazillu, negara la zilla illa zillu. Malaikat tidak ada malaikat bayangan arash ilahi. Maka hatta di akhirat ialah kena pada arash ilahi dah kan.
Huwa iya yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hada was samawati ni apa dia? Yaumul qiyamah. Ialah kena kepada hari kiamat. Hari yang Tuhan tukar bumi. Hari yang Tuhan tukarkan langit. Ialah kena kepada hari kiamat. Apa makna hari kiamat? Yakni hari bangkit dan bangun oleh Israfil, siup sunah sangkala yang kedua itu. Tumurad nata yaumul qiyamah. Apa yaumul qiyamah? Kiamat. Yakni hari Israfil siup sunah sangkala yang kedua. Ada pun Israfil siup sunah sangkala pertama, waktu jadi mati bit. Itu dia. Lepas daripada tukar bumi, tukar langit, fayuhsyarun nasu, maka dihalau oleh Allah, dihalau para malaikat, dikumpulkan malaikat akan manusia. Tuan, fayuhsyarun nasu, maka dihimpun manusia dan dihalau oleh manusia. Dihalau oleh para malaikat akan manusia. Gimana? Ala ardin bayda'a naqiyatin, di atas bumi yang putih. Tuan, ala ardin bayda'a, baca molek. Di atas bumi yang putih. Lagi pula bumi yang putih serupa dengan gawa, serupa dengan perak. Nampak serupa perak? Biasa tengok perak ni perak ni. Ni perak ni. Kama dia Tuhan tukarkan bumi lah ni, ada bumi nampak cahaya pasir, ada bumi batu, ada bumi kat ni tu kita tanah liat lah kan. Tapi bumi yang Tuhan tukar di akhirat esok, tempat Tuhan nak halau manusia, bumi jadi ana ardin baida, serupa dengan perak putih. Lagi pula naqiyatin, suci dan bersih. Kama fi hadithis sahihaini. Seperti mana disebut pada hadis Nabi. Pada hadis dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tengok molek. Allah Subhanahu wa taala jadi tengok. Kama dia tengok tak sini, tak kalah. Yang kuat sini tengok. Jadi Tuhan katanya tengok pada ayat. Berarti pada ayat molek. Fala tahsabannallaha mukhlifan wa'dihi rusulahu. Apa makna ayat tengok? Fala tahsabanna, maka jangan engkau seka ya Muhammad. Allah akan bahasa Allah. Mu jangan tak seka lah kata Allah Taala ni. Yukhlifu ataupun kita akhlafa yukhlifu menyalahi Allah, menyelisih Allah, berperikah Allah, rusulahu akan rasulnya. Allah Ta'ala saat itu tidak menyalahi akan rasul. Mu jangan tak seka lah kata Allah Ta'ala tu menyalahi akan rasul. Ma wa'adahum Puasa Allah Ta'ala tidak menyalahi. Allah Ta'ala menjangan kata Tuhan itu menyalahi akan rasul-rasulnya Rasul Allah. Ma wa'adahum bihim, akan barang yang telah menjanji Allah akan mereka itu janji baik akan rasul-rasul bima. Gapo bagi hak Tuhan janji dengan rasul? Minan nasri, daripada Tuhan kata dia nak tolong rasul. Supaya Nabi Nuh Tuhan tu ke? Tuhan tolong Nabi Nuh ke nak? Nabi Nuh ngadu, ya Allah, aku tak nak dakwah dah 1000 tahun dah ni. Tapi kau aku turut kun 80 orang, ya Allah, aku tak agak dah. Dah goyak demo tak dengar, demo menyanyi, demo nyanyi, ya Allah. Demo istihza, ya Allah. Aku nak buat ke mana? Mintalah membinasa, ya Allah. Maka Tuhan tolongkan akan Nabi Nuh. Terima doa Nabi Nuh. Lepas tu Tuhan binasakan akan kau dia. Kau mana? Mukazzibihim, yang menggabah, membakit dustakan mereka itu akan rasul. Jadi Allah Ta'ala saat itu nak membinasa akan orang-orang yang bakit dustakan rasul. Innallaha azizun, Allah Ta'ala sangat-sangat benih. Benih kat mana Allah? La yamtani'u alaihi syai', tiada boleh menyekati menegahi di atas Allah oleh sesuatu daripada makhluk wal kainat. Kamari Allah Ta'ala muntakimun, memerka ia ma'azab min a'daihi, daripada segala seterus tu Allah Ta'ala asyad dan tiqamin, sebagai bersangat-sangat siksaan Allah dan kemurkaan Allah. Kamari i'rab fala tasabana kita kata hasibaya sabu sedara bagi zona muta'adira kata anda ila maf'ulaini. Maf'ul tamu lafzul jalalah fala tasabannallaha. Nallaha, jangan muska akan Allah Ta'ala mukhlifa wa'dihi, menyalahi akan janjinya. Kamu jangan suka tak Allah Ta'ala saat itu, kata dia tu menyalahi janjinya. Dia jangan suka. Jangan suka kata Allah Ta'ala tu akan menyalahi. Dia nak menyalahi akan rasulnya. Jadi mukhlifah ni kita tahu
Mafu dua ni kena kepada lafaz mukhlifah. Bukan rasul dah. Lafaz mukhlifah wa'dihi. Tu mafu dua. Kemudian saya kata lagi innallaha azizun intiqam. Tengok gapo azza Allah. Apa kemerdekaan Allah Taala? Wa intiqamullahi min a'da'i. Dan bermula kemerdekaan dan siksa Allah di atas gapo seteru-seterunya. Daripada seteru dan musuh Allah fi yaumil qiyamah. Pada hari kiamat. Bila hari kiamat ni? Yauma tubaddalu hazil ardu. Pada ketika Tuhan ditukar. Pada hari ditukar, disaling akan ini bumi. Mana ini bumi? Yakni bumi yang kita duduk sekarang ni bumi ni. Ni bumi yang kita duduk sekarang ni. Lepas tu Tuhan tukar. Lepas pada basuh bangga, Tuhan turun hujan 40 tahun. Selepas daripada jimat-juk, Allah Ta'ala tukarkan bumi. Tuhan akan bumi ni naik kepada arash ilai. Sakut di tiara. Sebab apa? Tiara sekarang ada 4 butang. Dan hari kiamat Tuhan tambah pula 4 butang. Jadi 8 butang. Kerana hauliha. Kerana haru-harunya kiamat Tuhan kena tambah 4 butang lagi. Arah duk kocok ngok-ngek. Malaikat duk tangguh aku tak agak. Ya Allah berat sangat. Kerana haru-haru hari kiamat weh. Yauma tubaddalul ardu. Ditukarkan akan bumi ini. Bumi kita duduk ni. Tuhan tukar. Dengan bumi baru. Tengok. Dek. Bi'ardin dengan satu bumi yang lain. Bi'ardin ukhra. Baida adakiyatin. Bumi yang lain, bumi yang bersih dan bumi yang tak putih. Serupa dengan perak. Serupa juga Tuhan tukar. Wa kazalika tubaddalus samawati bighairiha. Tuhan tukar juga langit. Langit Tuhan gulung-gulung sakut tiara juga serupa dengan bumi. Di atas riwayat ini, lepas tu lepas pada Tuhan sakut bumi di tiara, sakut ke langit tiara, tukar bumi jadi bumi gak. Bumi maga kata setengah tu, kata setengahnya bumi tak putih seperti dengan perak. Ini khilaf riwayat. Lepas tu Tuhan kata, tukar pula langit. Dulu langit dunia ni orang panggil langit 7 lapis. Langit akhirat esok Tuhan tukar. Jadi langit dia tu ialah kena pada arash ilahi. Pada hari pertukaran langit dan bumi ini, kata, wa takhrujul khalaiqu min quburihim. Dan pakat tubiklah oleh makhluk daripada lubai-lubai kubur mereka. Tubik supaya ulat dah. Tubik supaya kan awak. Dengan ulat dah tubik. Tubik supaya dengan ulat. Ceting. Kata ulama. Tubik daripada kebangkitan kubur saat ni, kata setengah supa dengan ulat buak-buak, kata setengah supa dengan ulat ceting. Ahya'an hidup mereka zahirina, hakada mereka tu zahir. Karena apa? Liliqa illah, karena nak bertemu dengan Allah Ta'ala Al-Wahidil Qahar, karena nak bertemu dengan Tuhan yang tunggal, yang merasi. Litafarrudi, karena ketunggalan Allah. Bi'azamatihi, dengan kebesaran Allah. Wa asma'ihi, dan segala keagungan Allah. Wa sifatihi, dan sifat Allah. Wa af'alihi wa kulli syai'. Ini Allah Ta'ala lah. Apa tu? Akhirat esok kata setengah bumi di pada mahsyar itulah bumi yang terjadi di akhirat. Tu kata setengah ulama. Tak setengah ulama katanya di atas kau ya rajih, yakni terjadi bumi temaga ataupun bumi seumpama perak cap putih, lepas tu ganti bumi lain pada akhirat esok bumi masa ialah bumi cap putih. Kata setengah serupa dengan perak. Lepas tu matahari tu jadi 12 titik jegang dengan kepala kita dah. Itulah hak masalah di akhirat esok. Kama dikata wallahu alam. Pada sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi dah. Wa sunnat ta'jilu fitrin, dan disunat kita mesegerakan buka puasa. Ini orang panggil setengah pada sunat buka. Sunat kita segera, salah satu sunat buka puasa. Lepas tu sunnah daripada masalahnya, sunat kita saat ni segera, yakni suka segera. Setengah daripada sunat kita saat ni segera, yakni kita merkawinkan anak dara ataupun para pun yang bikin. Dan setengah daripada sunat kita segera daripada hadis Nabi, yakni sunat kita segera membayarkan akan hutang. Tu orang panggil benda yang sunat kita segera. Wa sunnat ta'jilu fitrin, dan disunat kita mesegerakan masalah buka puasa. Apabila dia mobil Allahu Akbar, kita kena makan lalu dah. Jangan duk tertam-tatis tagih kalau buka puasa, itu makruh. Cuma dia kata sunat tu iza tayaqqana, apabila yakin ia seorang al-ghuruba ay ghuruba syamsi, kata matahari tu hilang pada bumi lah weh, maka ketika disunatlah kita segera buka puasa. Wa yu'rafu fil umran, dan dimakruh dikenali fil umran, pada segala umran, segala bina-bina wasahari, dan pula pada segala padai-padai. Ketika kita nak buka puasa,
Kita duduk di dalam bandar, dalam bina-bina itu mana umran. Apa mana umran? Kita hidup dan kita ada ketika buka puasa di dalam tempat bina-bina semacam kampungnya ataupun bandarnya, wasahari, ataupun kita duduk di tengah-tengah padang, allati biha, yang dengan dia dengan allati itu. Sahari mana? Padang-padang mana? Allati biha, yang dengan dia dengan allati dengan padang ni, al-gapa jibalun dah. Ada bukit-bukit. Misalnya kita duduk telindung dengan bina yang tinggi-tinggi masalah. Supaya duduk pakok bina 40 lapis, 50 lapis, ada setengah bina tu yang tinggi, kita telindung. Tak tahu tak matahari jatuh tak jatuh lah, tak apa seni ada je zaman dulu. Ataupun kita duduk tengah pada tu yang dilikung akan dia oleh segala bukit-bukit. Deh, wasahari allati biha, dengan dia dengan pada allati ni. Jibalun, duk terlindung oleh segala bukit-bukit. Sama dia kita nak buka puasa lagi nak dikenali akan dia akan gapo? Akan masalah al-fitru. Nak buka puasa tu lagu Nabi. Wa yu'rafu, dan dikenali akan al-fitru ni fil umran was-sahari allati biha jibalan, kena bizawalish sya'i, dari gapo? Dengan sebab terhilanglah oleh cahaya-cahaya dan pula gapo dia? Daripada cahaya-cahaya matahari weh. Daripada hilang cahaya matahari. Kalau kita duduk di bina ataupun kita duduk tengah pada dilikung ke bukit-bukit, maka matahari jatuh kita tak nampak. Tapi kita nak boleh buka puasa tika kita tengok di kawasan bukit tu, cahaya-cahaya matahari terhilang. Terhilang cahaya matahari ni min a'alal hitan, a'adil hitan, daripada setinggi-tinggi bina tinggikan masalah bina ataupun dinding, wal jibali, dan bukit-bukit. Misalnya gini kita duduk tengah bandar, misalnya kita duduk di Bakok kan, lah ni tak apalah, ada je zaman dulu tak ada je. Lah ni tak je telefon pun royak, ada dengan tape, ada dengan radio, ada dengan license, ada dengan apa cukup lah ni. Tapi zaman dulu kita duduk tengah bandar bina yang tertinggi. Lepas tu nak tahu buka puasa matahari tak nampak. Kita nak tahu kata masuk dah buka puasa weh. Waktu buka puasa masuk, kita tengok di bina tengok cahaya matahari tu terhilang lagi daripada bina Kalau kita duduk di tengah padang, tengok di masalah bukit tu cahaya matahari tu hilang lagi. Kalau nampak gelap dah, maka bolehlah buka puasa ketika tu. Tengokkan cahaya matahari terhilang lagi daripada setinggi-tinggi daripada dinding bagi rumah ataupun bina ataupun daripada bukit sana. Wa taqdimuhu, dan sunat mendului akan dia akan al-fitri. Wa taqdimu atas pada mana? Atas pada kata ta'jilu fitri. Wa sunnah, dan disunatkan taqdimuhu, mendului akan dia akan al-fitri. Kita sunat kita mendului buka puasa ala salah, di atas mayit. Kita sunat walaupun tika ni orang nak semaya dah. Sejak kita 5 minit lepas puasa, qamat halu dah. Gaduhnya tu imej deh. Buka puasa dah tamat 3 teh, ada mau nak semaya. Pas kita buka puasa tak semua kita nak makan nasi dulu, makan manis, makan nasi. Buka tamat dah, tapi kena makan nasi, tak makan nasi cengok tu. Nah, maka apabila kita buka puasa, sunat kita mendulukan buka puasa di atas mayat. Dia mau kena beda Allahu Akbar. Buka puasa tak apa kawan nak semaya, maka semaya tu tak sunat. Tika ni sunat kita mendulukan buka puasa di atas mayat. Kata sunat mendulu buka puasa atas mayat, illam yaksha, jika takutlah ia. Kata sunat ni dulukan buka puasa atas mayat, illam yaksha, jika takutlah ia seorang ni min ta'jilihi, daripada mesegera akan al-fitri buka puasa, fawatal jamaati, walaupun dia tu takut luput Jumaat, maka ketika ni sunat kita takdimkan buka puasa di atas mai, walaupun takut luput Jumaat, au takbiratul ihram, ataupun kerana takut luput takbiratul ihram. Walaupun gitu, sunat kita takdim buka puasa di atas mayat pada tu dulu. Wa kaunuhu bitamrin. Sunat kita buka puasa dengan satu watama katanya. Pada tu dulu. Kamar kata wallahu alam, baca lagi dah.